Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, alhamdulillah bersama lagi kita pada program Jumaat Manis bersama Al-Quran. Kali ini insya-Allah akan membincangkan ayat 4 dan 5 dengan ayat 105 dan 106 surah Al-Kahfi. Masih berurutan seperti ayat-ayat sebelum ini. Pada ayat yang kita bincangkan hari ini masih tentang Al-Quran sebagai panduan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masih tentang larangan syirik, masih tentang suruhan untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum Dek Aisyah, selamat datang. Terima kasih. Baik, kalau siapa yang ada Kak Saimah, mohon kita nampak dalam skrin yang ada nama Aisyah Ali, ya ada yang kuno Aisyah, antara sponsor program Jumaat Manis bersama aku Antok Haus Kenyalang. Kan kita tengok dalam, jika kita tengok pada slide Jumaat Manis, di hujung sekali biasanya ada pengelola, penaja, kaf buku dan haus kosmetik Kenyalang. Itulah dia Puan Aisyah Lee. Dan Puan Aisyah Lee ni juga Kariah juga. Wakil Petronas tilawah Al-Quran biasanya. Baik, selamat datang Dek ni. Saya ingat saya ni kali pertama beliau hadir bersama kita. Dan hadirnya pula dalam masa kita tak ramai. Dr. Nina ini pun ada musibah hari ini tadi. Baik. Okey. Kita teruskan, masih berkaitan tentang Al-Quran adalah panduan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran adalah panduan untuk kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih tentang maka saya ada macam ada announcement dekat luar. Masih tentang Rasulullah SAW sebagai contoh ikutan kita, masih tentang larangan supaya jangan syirik, masih tentang suruhan iman. Baik, jika kita tengok pada ayat 4 dan 5, wa nuziral ladzina qalu takhazallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kafurat kalimatan takhruju min afwahihim iyaqulu illa kadziban. Saya dapat pakai keyboard untuk dapat. Okey. Wa yunziru alladhina qalu takhazallahu walada takhazallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadiba. Dan juga Al-Quran itu memberi amaran kepada orang-orang yang berkata Allah mempunyai anak. Sebenarnya mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenainya dan juga tiada bagi datuk nenek mereka. Besar sungguh perkataan syirik yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan perkara yang dusta. Baik, walaupun pada ayat ini fokus direct secara langsung menuju kepada kaum Nasrani yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mereka cerita Allah mempunyai anak, Tuhan anak, Tuhan bapa, Tuhan ibu. Walaupun secara zahir, secara langsungnya ayat ini bercakap tentang kaum Nasrani, tapi jika tengok pada zaman sekarang, ayat ini juga tentang orang-orang yang suka mereka cerita tentang agama yang tiada buktinya, tiada dalilnya, tiada ajarannya daripada Rasulullah SAW, tiada ajaran tentangnya di dalam Al-Quran.
Jadi itu antara perkara-perkara yang kita perlu jaga. Tambahan lagi sekarang majlis ilmu ada di mana-mana, maklumat ada di mana-mana. Jadi antara cara untuk kita selamat dalam mencari maklumat, mencari ilmu tentang agama adalah pertama sekali kita mesti pastikan apa yang disampaikan kepada kita itu adalah berlandaskan Al-Quran. Jadi kita tengok pada sini, malahum min ilmi, tidak ada pengetahuan mengenainya. Bagaimana kita hendak tahu sesuatu tentang agama kita jika benda itu bukan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula menyampaikan kepada kita apa yang disampaikan wahyu dari Allah kepada baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan pencipta agama Islam. Baginda hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh baginda, dan itulah yang dijaga oleh para ulama turun temurun dan sampai kepada kita sehingga hari ini. Sebentar. Sebentar. Hello? Iya. Sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat ada kamu baru. Selamat.
Assalamualaikum, minta maaf ada gangguan. Minta maaf ya, ada gangguan sikit. Assalamualaikum. Minta maaf ada gangguan sikit tadi sebab saya nampak nombor tu call saya berkali-kali di pagi tadi. Nombor tak ada nama, jadi saya jawab sekejap. Okey. Baik. Di mana kita tadi? Pada baik. Kita sambung balik. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita adalah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaraan Jibril kepada baginda ataupun apa yang disampaikan secara terus. Secara terus tu yang kita tahu sekarang adalah perintah solat 5 waktu yang Rasulullah terima direct dari Allah Subhanahu Wa Taala pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Selain daripada itu, setiap apa yang orang kata tentang agama, setiap apa yang orang kata tentang amalan, tentang ibadah, tentang apa sahaja, mesti ada contohnya, mesti ada buktinya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Jika kita melakukan perkara yang tidak ada contohnya, tidak diajarkan oleh Rasulullah, tentulah benda itu bukan daripada agama kita. Maksudnya ada benda baik yang kita buat, benda baik kita buat, tapi benda itu bukanlah benda agama, bukanlah amal ibadah. Jadi yang untuk perbezaan-perbezaan begitu kita mesti faham. Baik, jika dikatakan yang ibadah, dikatakan ilmu agama itu benda yang baik yang ada diajarkan oleh Rasulullah SAW, kaedahnya pun ada diberitahu oleh Rasulullah SAW. Semua sudah cukup dari kita bangun tidur sehingga kita tidur kembali. Dan ada diriwayatkan dalam kitab doa tentang apa yang Rasulullah SAW baca ketika bangun daripada tidur. Awal pagi bangun tidur, apa yang Rasulullah baca. Sebelum makan, diriwayatkan Rasulullah membaca bismillah. Kemudian makan. Selepas makan, diriwayatkan Rasulullah membaca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Betul? Naik kenderaan, Rasulullah baca yang doanya ada dirakam dalam Al-Quran. Jadi, walaupun ayat ini bercakap tentang masyarakat, tentang kaum Nasrani yang memfitnah, yang menghina Allah dengan mengatakan Allah itu ada anak, sedangkan tiada bukti. Mereka tidak dapat membuktikannya, mereka tidak dalil tentangnya, mereka tiada ilmu tentangnya, dan itu adalah perkara yang direka-reka oleh mereka. Maka jadilah mereka orang yang sesat. Yang ini berkait dengan ayat 105 dan 106 surah Al-Kahfi. Mereka lah orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat Tuhan mereka dan akan pertemuan dengannya. Oleh itu gugurlah amal-amal mereka. Ini satu amaran yang kita perlu ambil berat. Gugurlah amal-amal. Ya, segala ibadah yang kita buat, segala amal kebaikan yang kita buat, semuanya gugur, semuanya tiada bernilai. Kerana apa? Kerana kita kufur, ingkar kepada apa yang diajarkan oleh Al-Quran, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, apa yang dicontohkan oleh para sahabat. Maksudnya, bila kita melakukan amal ibadah dengan tidak mengikut panduan daripada Rasulullah SAW dan tidak juga contoh itu dilakukan oleh para sahabat dan tidak juga contoh itu dilakukan oleh imam mazhab yang 4, maka kita takut gugurlah amal-amal kita kerana tidak ada tali yang menyambungkan kita dengan Rasulullah, tidak ada tali yang menyambungkan kita dengan Al-Quran. Maka kita perlu berhati-hati dengan amal ibadah kita agar amal ibadah kita tidak gugur dan tidak sia-sia. Maka akibatnya kami tidak akan memberi sebarang timbangan. Beratnya. Amal itu gugur, tidak ada timbangan, tidak ada pahala, tidak ada nilai amal ibadah mereka pada hari kiamat. Kerana apa tadi? Kerana balik kepada ayat 4 dan 5 tadi, kerana mereka mengada-adakan, mereka membuat-buat apa yang tidak diajar oleh Rasulullah, apa yang tidak diajar oleh Al-Quran. Mereka yang bersifat demikian, balasannya neraka Jahannam. Kerana mereka kufur dan mereka menjadikan ayat-ayat Al-Quran
dan dakwah Rasul Allah sebagai ejek-ejekan. Bagaimana mereka dikatakan mengejek ayat Al-Quran dan mengejek Rasulullah SAW itu adalah ketika kita, walaupun kita tidak melakukan kejahatan, walaupun kita merasakan kita melakukan kebaikan, tapi kebaikan kita itu menyalahi apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, menyalahi apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran, itu termasuk dalam sikap mengejek-ejek Rasulullah dan ayat-ayat Al-Quran. Misal contoh, Rasulullah sudah ajarkan satu benda begini, Rasulullah ajarkan kita puasa dari subuh sampai maghrib. Kemudian kita rasa kita nak lebih lagi. Kita rasa kita nak lebih lagi. Jadi kita pun buat aturan baru, kita puasa dari subuh pagi tadi sampai maghrib malam esok. Maghrib petang ni kita tak berbuka, subuh esok hari kita tak bersahur, kita direct saja puasa daripada subuh tadi sampai maghrib esok hari baru kita berbuka. Itu walaupun kata lebih besar dan lebih banyak, tapi puasa adalah ibadah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mestilah contohi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan itu supaya amal ibadah kita itu betul, supaya amal ibadah kita itu diterima sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang selalu kita bincangkan dalam pertemuan-pertemuan sebelum ini, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak diciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, tidaklah kita manusia ini, tidaklah kita tahu apa-apa tentang agama, tidaklah kita tahu apa-apa tentang Rasulullah, tidaklah kita tahu apa-apa tentang Allah, tidaklah kita tahu apa-apa tentang malaikat, kita pun tidak tahu apa-apa tentang hari kiamat, kita pun tidak tahu apa-apa tentang ibadah kalau bukan Allah yang mengajarkan kepada kita. Kita hanya tahu apa yang Allah ajarkan kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika satu-satu benda itu tidak bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak bersambung dengan Al-Quran, maka itu tidaklah termasuk ilmu yang perlu kita ilmu agama yang perlu kita perjuangkan, tidak termasuk ilmu agama yang perlu kita amalkan, tidak termasuk ibadah yang perlu kita amalkan, maka boleh ditolak dan boleh diketepikan. Jadi itu saja untuk petang ini. Ada ikut tak? Assalamualaikum. Baik, boleh buka mikrofon, boleh buka kamera semua. Terima kasih kepada semua yang hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua yang hadir. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Alhamdulillah ada sikit orang. Saya menyampaikan pesan daripada Dr. Noy ini, beliau tidak dapat bersama kita petang ini kerana jiran beliau baru meninggal dunia. Okay. Dan saya umumkan sekali lagi 24 hari bulan Jumaat, 24 hari bulan 12, program Jumaat Manis bersama Al-Quran kita ada special edition. Orang kata special edition. Kita akan mula lambat sikit, mungkin 2.30, 2.45 macam tu kita akan mula. Pada hari itu kita akan ada tetamu jemputan, kita akan ada forum. Apa yang kita akan bincangkan pada hari itu nanti adalah tentang bagaimana kita mahu menjadikan Al-Quran sebagai pegangan, sebagai keutamaan kita sepanjang tahun 2022. Dan kerana hidup kita ni mesti berpandukan Al-Quran, mesti berpandukan Rasulullah SAW. Jadi menutup tahun 2021 dan membuka tahun 2022 kita adakan forum. InsyaAllah kita jemput 3 orang ustazah yang akan bersama kita petang 24-12 nanti. Salah seorang yang saya dah confirm, guru saya, Ustaz Haji Sabini Dahlan, pegawai dakwah Hikmah Kuching. InsyaAllah kata Ustaz Sabini hari itu masa saya call beliau, beliau kata beliau ada di Bintulu 1 sampai 10 bulan. Saya cuba Jumaat minggu depan 3 hari bulan 12. Saya cuba Jumaat minggu depan cuba bawa Ustaz Sabini live bersama kami di tempat kami sinilah, di pejabat kami sini kami cuba. Tapi ni beliau tak ada janji lah, saya cuba.
Cuma yang 24-12 beliau dah janji dengan saya, insya-Allah boleh katanya. Tapi kan yang namanya kita doakan semoga tiada perubahan apa semualah kan. Okey, sebab Ustaz Sabini bukan tinggal di Bintulu, beliau di Kuching. Okey. Dan selepas 24 kita akan bercuti seminggu. So anak-anak pun nak bercuti juga, saya pun nak bercuti juga. Jadi selepas 24 kita akan bercuti seminggu. Sebentar tengok kalender. 24 last Jumaat kan 24 12 6. Bukan last Jumaat. 31 sepatutnya masih ada 31 hari bulan 12 kan. Tapi 31 bulan 12 Jumaat manis kita tidak ada lah. Kita cuma ada sekarang 3, 10, 17, 24 sahaja. Kita berbaki 4 lagi dan insya-Allah sehingga 17 hari bulan kita cuba untuk menyelesaikan tentang titik manis dalam surah Al-Kahfi yang telah kita bincang beberapa minggu ini. Jadi itu saja untuk kali ini. Terima kasih kepada semua yang hadir. Sebentar saya tengok sebentar ya. Saya tengok kehadiran yang Aisyah, Kak Qudsiah, Zakiyah boleh tinggal sekejap ke? Boleh Ustaz. Boleh kita tinggal sekejap ya. Baik, terima kasih semua Kak Saimah semua. Masuk Ustaz. InsyaAllah. Betul. Okey, yang tinggal semua yang bengkel ya ada bengkel. Yang tolong kita pergi PC dalam baru lah PC lambat kali tu. Assalamualaikum, boleh buka kamera semua? Kak Qudsiah kita masih baru lepas solat Kak. Tengit Kak? Aisyah sini Aisyah. Sini di lab Kak. Kerja. Oh. Hai, lobek dah. Kita dah mau beli ayat. Kita dah mau beli apa? Ya. Jadi tu. Okey. Yang bapak tidak bayar semua. Oh, lambat pula. Pukul tadi. Nasi goreng tisu. Roti bakar. Air lagi teh dengan teh tarik. Dia ada. Okey, Ida boleh on mikrofon. Aisyah. Baik, insya-Allah tak lama sekejap saja. Puan Zakiyah kita ada bersama kita ke boleh buka mikrofon semua, boleh buka mikrofon, boleh buka kamera, kita nak discuss. Aisyah, kena Aisyah. Puan Zakiyah, ya, Puan Zakiyah boleh on mikrofon, boleh on kamera. Baik, tahniah Kak Qudsiah. Terima kasih. Okey. Baik, siapa yang dah ada ni, insya-Allah mungkin pernah ke saya beritahu kita akan buat pelajaran pada 3 hari bulan 12? Pernah tak? Okey, baik. Mungkin saya pernah beritahu, saya lupa, mungkin saya pernah beritahu anekdot kita dari zaman Malaysia tu kita nak lancarkan pada 3 hari bulan 12. Baik, itu perancangan awalnya. Sebelum ni, minggu lepas kami Cik Yam, Ida, Kak Noni, kami ada meeting kan. Kita tangguhkan daripada 3 hari bulan 12, kita tangguhkan kepada 16 hari bulan 12 sekalikan dengan bengkel Ramadan. Okey? Ya.
Saya takut sebab mungkin ada peserta yang saya direct beritahu kita nak ada pelancaran 3/15. Setakat ini tak jadilah, tak jadi. Okey. Beberapa orang peserta